Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah dan kurnianya padanya dapat kita berkumpul pada hari ini. Pertama sekali, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada informer kita pada hari ini. Saya dan rakan-rakan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam sesi wawancara pada kali ini. Sebelum saya pergi ke tajuk utama wawancara ini, saya ingin memberi sedikit sebanyak latar belakang mengenai informer kita. Nama diberi Tuan Anwar bin Tuan Mat, berusia 51 tahun. Latar belakang pendidikan beliau adalah Master in Psychologist Counselling di Universiti Utara Malaysia dan juga Ijazah Usuluddin Tafsir Hadis di Universiti Islam Riau Indonesia. Sekarang beliau bekerja sebagai penceramah bebas. Terima kasih Tuan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu barisan-barisan rakan saya yang hadir pada hari ini dan kami merupakan pelajar daripada Universiti Politek Semara, kos pendidikan awal kanak-kanak in Barcelona dan merupakan SEM 6. Nama saya Nur Anis binti Baharudin. Nama saya Nur Atira binti Ridwan. Nama saya Nur Natasha Nadia binti Zahari. Okey, nama saya Nur Akidah Farhani binti Muhammad Nasni. Nama saya Tuan Nurul Afifah binti Tuan Anwar. Baiklah, berbalik dengan topik utama kita iaitu kekeliruan jantina maknyah yang berluasa pada zaman sekarang. Objektif pada wawancara hari ini adalah yang pertama, menghuraikan faktor-faktor berlakunya maknyah pada zaman sekarang. Yang kedua, mengenal pasti implikasi ataupun keburukan maknyah kepada pandangan atau penerimaan masyarakat sekeliling dan juga akhir sekali adalah objektif menghuraikan peranan dan langkah-langkah menangani masalah maknyah yang berluasa pada zaman kini. Isu maknyah ataupun identiti gender ini telah menjadi topik perbincangan di Malaysia kerana ramai lelaki menjadi wanita atau gelaran biasanya adalah maknyah dan juga wanita yang menyerupai lelaki atau dipanggil pengkit. Jika sebelum ini maknyah dan pengkit menyembunyikan sifat mereka, namun kini kumpulan ini sudah semakin popular malah berani menonjolkan diri sehingga menjadi trend di media sosial. Untuk soalan yang pertama yang diberikan kepada Tuan adalah perspektif masyarakat sekeliling yang menganggap isu maknyah ini remeh dan juga sensitif kerana melibatkan maruah sesebuah keluarga dan tidak wajar untuk diperbesarkan. Jadi, adakah ini menjadi punca berlakunya maknyah secara berluasa pada zaman sekarang, Tuan? Terima kasih kepada nama apa ni? Nur Anis ya. Nur Anis. Nur Anis ya. Pada Anis yang mengajukan persoalan sebentar tadi, iaitu tentang maknyah dan apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan sebagai maknyah ataupun baik pengkit ini, sebenarnya masyarakat ni telah pun wujud jauh sebelum adanya maknyah di Malaysia ni. Kerana di zaman Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, sebab itulah di antara satu punca yang mana masyarakat Nabi Lut telah dihancurkan oleh Allah dengan dibalikkan bumi, dan sehingga yang terlibat itu sendiri adalah isteri Nabi Lut sendiri, yang mana yang memang dia ni menggemari daripada kalangan sama-sama perempuan. Dan masyarakat di ketika itu merasakan bahawasanya kalau lelaki dengan perempuan itu adalah satu kejanggalan. Sehingga wujudlah masyarakat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian berkembang manusia ini dari satu masa ke satu masa, yang sehinggalah sampai kepada
negara kita hari ini, apa yang telah berlaku kepada umat yang terdahulu itu tetap dilakukan juga oleh umat-umat yang masa sekarang ini. Jadi kalau kita melihat dalam konteks Malaysia, Malaysia ini adalah sebuah negara yang mana penduduknya 65% daripada kalangan orang-orang Melayu dan agamanya adalah agama Islam. Dan sesungguhnya kalau disebutkan sebagai Malaysia ataupun tanah Melayu, maknanya penduduk yang paling ramai dalam negara kita ini adalah terdiri daripada kalangan orang Melayu dan agama juga adalah agama Islam. Dan sesungguhnya memang kalau kita melihat Allah menciptakan daripada kalangan lelaki dan wanita, itu saja. Dua makhluk ini saja yang ada. Iaitu daripada kalangan lelaki dan kalangan wanita. Kemudian tidak lupa juga adanya satu jenis lagi yang mana yang jarang-jarang kita dengar tapi dianya ada. Iaitu daripada kalangan yang disebutkan sebagai khunsa. Dalam istilah agamanya disebutkan sebagai khunsa. Dan kalau disebutkan sebagai lelaki, dah tahulah lelaki. Dan kalau disebutkan tentang perempuan, dikenali sebagai perempuan. Jadi khunsa ini pula dipecahkan kepada tiga. Satu khunsa, iaitu khunsa wadih. Khunsa iaitu mereka yang lahir dengan memiliki dua alat kelamin. Kalau lelaki, alat kelaminnya lelaki. Dan kalau perempuan, alat kelaminnya perempuan. Tetapi khunsa ini adalah satu, maknanya dua alat. Bagi seorang yang ada tu, maknanya lelaki pun ada, perempuan pun ada. Jadi alat kelamin lelaki dan perempuan ini bergantunglah kepada mana yang berfungsi. Kalau sekiranya yang berfungsi itu adalah alat kelamin lelaki, maknanya yang digunakan untuk buang air kecil itu adalah yang berfungsinya alat kelamin lelaki, maka dia adalah lelaki. Maknanya khunsa wadih rajul. Maknanya khunsa jelas dia itu adalah lelaki. Kemudian khunsa perempuan adalah memang alat kelaminnya itu berfungsi adalah yang perempuan. Cuma satu lagi dia adalah khunsa muskil. Khunsa muskil ini adalah khunsa yang seseorang yang memiliki dua alat kelamin yang dua-duanya berfungsi. Yang lelaki berfungsi, alat kelamin yang perempuan juga berfungsi. Maka di sini perlulah melihat kepada di manakah Tuan Hak tadi itu merasakan. Kalau dia rasa saya nak jadi perempuan, perempuanlah dia. Dia tak boleh nak tukar dia lelaki pula lepas pada tu. Kalau dia kata saya ni lelaki, maka lelakilah dia. Maka dia tak boleh nak tukar dah jadi perempuan. Itu namanya khunsa muskil. Jadi sekarang ni, apa yang kita lihat hari ni, gejala ataupun dikatakan sebagai gejala maknyah ni, ini adalah maknanya yang lelaki menyerupai perempuan. Maknanya dia tidak ada kena-mengena dengan khunsa tadi. Maknanya lelaki yang menyerupai perempuan atau diistilahkan dengan perkataan pondan dalam negara kita. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang berdosa dalam agama kita jika ianya dilakukan. Sehingga Rasulullah menyebutkan la'anarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannasin, iaitu perempuan lelaki yang menyerupai perempuan, minar rijal wal mutarajjilat minan nisa, dan perempuan yang menyerupai lelaki. Dua-dua ni dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ada perempuan yang menyerupai lelaki dilaknat oleh Rasulullah, dan lelaki lelaki yang menyerupai perempuan dilaknat oleh Rasulullah, dan perempuan yang menyerupai lelaki juga dilaknat oleh Rasulullah. Maknanya apabila dilaknat ini dosanya sangat besar. Jadi apabila dosanya sangat besar, maknanya perlu dielakkan. Cuma saja apabila disebutkan sebagai ia menjadi satu perkara yang agak membimbangkan dalam negara kita, terutamanya apabila kita berjalan di kota-kota besar, di bandar-bandar besar, di Kuala Lumpur, terlalu ramai. Maknanya kalau kita pergi di Kuala Lumpur misalnya di
dalam coket itu ataupun di lorong Haji Taib, maknanya di kawasan sekitar di situ tu terdapat ramainya pondan-pondan yang berada. Dan kita melihat mereka ni kita tak cam sama ada lelaki ataupun perempuan. Tetapi di segi penampilannya itu kita dapat membaca dengan tengok susuk tubuhnya itu kelihatannya memang dia ni lelaki. Dan maknanya yang ni adalah perempuan. Suaranya memang ternyata memang suaranya agak lembut. Memang ini berlaku dalam masyarakat kita. Dan kebanyakannya adalah terdiri daripada kalangan orang-orang Melayu kita yang Islam. Ini adalah kerana kadang-kadang memang betul lah. Maknanya di segi pendidikan, dia sesuatu ini tidak berlaku secara magic. Tidak berlaku secara orang kata magic tu dengan serta-merta. Tetapi dia mengalami proses yang panjang. Bagaimana kadang-kadang ibu bapa dia mengharapkan yang dilahirkan itu adalah anak perempuan. Tiba-tiba yang lahirnya itu adalah anak lelaki. Maka dengan sebab itu dia akan membelikan pakaian-pakaian yang sepatutnya orang perempuan pakai, baby perempuan yang pakai. Maka di situlah bermulanya pembentukan daripada seorang anak lelaki ini kepada yang perempuan. Kerana yang kita perlu melihat juga bahawa di kalangan orang ni diciptakan oleh Allah ada yang dia ni memang kasar dan ada yang lembut. Maka yang lembut ini jangan kita kata pondan. Kerana itu adalah merupakan satu ciptaan Tuhan yang mana yang Allah dah ciptakan dia ni mempunyai sifat yang lembut dan agak sensitif. Tetapi kalau dia lelaki, lelakilah dia. Dan perempuan pun ada juga yang mana jenis kalau orang Kelantan kata gasel, ganah. Jadi inilah yang berlaku apabila dididik dengan kekerasan itu. Jadi proses pembentukan kepada seseorang sama ada menjadi seorang pondan ataupun maknyah itu bermula daripada awalnya lagi. Bermula daripada awal bagaimana ibu bapa yang mengharapkan anaknya itu adalah anak perempuan, dibeli dengan pakaian-pakaian perempuan, diberikan dengan perhiasan-perhiasan perempuan, padahal anak tadi ada anak lelaki. Itu yang pertama. Jadi sehingga dia membesar dengan cara seorang perempuan. Ini pembentukan yang pertama. Kemudian ada juga pembentukan yang memang dia diajar dengan cara lelaki, tetapi kecenderungan bagi anak tadi tu dia mungkin adik-beradiknya ramai perempuan. Adik lingkungannya itu kadang-kadangnya adalah ramai daripada kalangan perempuan. Maka dia akan bergaul dengan yang perempuan. Ini akan membentuk juga dia menjadi perempuan. Ataupun jiran tetangganya adalah anak-anak perempuan. Dia berkawan, bersahabat dengan yang perempuan. Jadi ini juga akan membentuknya daripada yang lelaki tadi kepada perempuan. Kemudian dengan suasana begitu, ibu bapa pula tidak mengambil kisah. Dah kawan dengan perempuan, tak apalah. Maknanya tidaklah anak ni tadi anak yang kasar, tidaklah anak tadi menjadi anak yang keras. Kemudian dididik pula dengan main masak-masak, main patung-patung. Ini pendidikan. Inilah pendidikan yang membentuk jiwanya. Bagaimana dibelikan alat solid. Ni pakai ni. Padahal anak tu anak lelaki. Jadi didorong juga oleh ibu bapa tadi. Dan didorong juga oleh persekitaran tadi. Didorong pula oleh lingkungan tadi. Maka dia membesar dari satu tahap ke satu tahap. Sehingga dia mendapat pendidikan yang pertama daripada suasana ataupun lingkungan tersebut. Dia bawa ke sekolah. Maka bawa ke sekolah, maka bila di sekolah juga dia membawa perkara daripada rumah ni ke sekolah. Maka tidak ditegaskan dengan undang-undang, dengan peraturan yang sewajarnya, maka dia akan memilih kawan-kawan dia yang perempuan juga ketika berada di sekolah. Maka ini berterusan sampai peringkat menengah. Maka ibu bapa ini memandang, tak apalah, pasal kita pun memang nak anak perempuan, tapi macam mana dia lelaki pun kita nak supaya dia menjiwai yang perempuan. Maka di sinilah proses ini berlanjutan sehingga dia mencapai usia remaja, maka dia sudah serasi, sudah rasa dia ni sudah jadi perempuan. Maka di situlah bermulanya satu perkara yang sukar
sukar untuk dibentuk, untuk mengembalikan identiti dia sebagai seorang lelaki. Maka hidup dengan perempuan, dia berkawan pun dengan perempuan, dia memandang yang perempuan itu adalah sejenis dengan dia walaupun dia tahu dia lelaki. Maka inilah faktor-faktor yang mana yang menyebabkan seseorang itu beralih daripada lelaki kepada maknyah tadi. Maknanya faktor keluarga itu sendiri, faktor persekitaran, faktor kawan-kawan, faktor yang mana yang mereka itu tidak pun mencegah untuk dia ni berubah kepada yang asalnya lelaki tersebut. Maka inilah perkara yang wajar untuk kita mengambil berat. Kita tidak boleh biarkan perkara ini terus berlaku kerana kita sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam, kita memandang kepada hadis Nabi SAW yang mana Rasulullah melaknat mereka yang lelaki menyerupai perempuan, mereka yang perempuan menyerupai lelaki. Apabila kita meletakkan ini sebagai asasnya, maka inilah yang boleh mengelakkan sesuatu itu daripada lelaki kepada yang perempuan. Sebab tu faktor agama ini adalah satu faktor yang perlu dititik beratkan, bagaimana agama inilah yang mengajar, yang mendidik seseorang itu untuk mengenal diri dia. Pasal nanti sampai masa nak menentukan dia ni akil balik, macam mana awak nak akil balik? Di antara akil balik yang tanda balik seorang perempuan itu keluarnya haid. Tiba-tiba tak keluar haid. Dia kata awak ni lelaki ke perempuan? Saya perempuan. Dah keluar haid. Tak keluar. Itu jadi masalah. Jadi bila berlakunya hal-hal yang demikian, maka kita meletakkan agama yang paling asas. Jadi kurangnya penghayatan terhadap amalan keagamaan menyebabkan berlakunya seseorang itu hilang identiti dirinya daripada lelaki kepada perempuan. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi dirumuskan punca utama maknyah ni berlaku adalah dari segi persekitaran dia lah sendiri, iaitu di mana ibu bapa sendiri yang memainkan peranan dan juga kawan-kawan dia. Baiklah, soalan yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak teruskan dengan soalan yang kedua. Berdasarkan pandangan masyarakat adalah dengan memanggil mereka dengan nama samaran itu dikira sebagai penerimaan kita kepada komuniti maknyah dalam masyarakat. Jadi saya mohon pencerahan. Contohnya macam nama dia tu lelaki tapi kita panggil dia Mira sebab kita kenal dia sebagai maknyah. Jadi apakah pandangan komuniti, adakah ya kita ni dikira macam boleh ke panggil dia macam tu ataupun tak boleh? Okey, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kepada persoalan ni, nama menjadi satu perkara yang mustahak. Jadi mustahak. Sebab itu seseorang itu dikenal dengan nama dia. Rasulullah sendiri dengan memanggil nama, dengan panggilan kerana setiap ucapan kita itu adalah doa. Itu kita doa. Setiap ucapan yang kita lafazkan itu adalah merupakan doa. Dan Rasulullah sendiri tentang dengan sahabat-sahabat memanggil nama-nama yang baik. Sehingga haiwan peliharaan Rasulullah pun diberi dengan pelbagai nama. Jadi nama ni yang membezakan di antara satu pada satu. Lebih kurang maknanya kalau nama dia adalah nama Muhammad, maka sepatutnya dipanggil dengan Muhammad. Tidak boleh kita nak panggil dengan panggilan yang menampakkan kepada perempuan. Kerana ini adalah satu perkara yang seolah-olah kita mendoakan dia. Seolah-olah kita merestui dia. Jadi sesuatu yang kita restu, kita redha dengan kemaksiatan, itu adalah merupakan maksiat. Siapa yang redha dengan maksiat, maka dia telah berbuat maksiat. Jadi jangan kita nak dengan panggilan nama dia, nama apa saya pun nama Allah, nama perempuan lah kita kata dah. Nama apa nama dia Hamid, kita panggil Hamidah. Contohnya. Maknanya nama dia sepatutnya Hamid, tiba-tiba kita panggil Hamidah. Midah kita panggil Midah. Jadi ini adalah merupakan satu panggilan yang tidak sepatutnya. Kerana panggilan-panggilan itu adalah merupakan satu perkara yang kita nak mengenali identiti.
Maknanya kalau kita panggil dia dengan panggilan nama perempuan, maknanya kita restu, kita suka ataupun kita redha bahawa dia jadi perempuan. Maka dosanya kembali pada kita. Kita kena ingat benda-benda yang seperti itu. Maknanya redha terhadap maksiat, maka telah berbuat maksiat. Jangan kita anggap main-main dengan perkara-perkara yang sebegitu, kerana saya sebut dah tadi, yang utamanya maknyah ini, lelaki menyerupai perempuan itu dilaknat oleh Rasulullah. Itu yang kita kena pegang dulu. Jadi bila kita ingat, dilaknat, takkan kita nak panggil dia. Kalau dia tak nak berkawan dengan kita pun, biarlah. Pasal apa? Pasal kita nak dia ni kenal diri dia. Jadi krisis identiti ni, bila tak kenal diri ni, dia akan jadi lara. Dia akan jadi selesa dengan panggilan-panggilan tersebut. Bila kita panggil dia dengan panggilan lelaki, dia tak nak kawan dengan kita. Dia tak nak nyaut pun. Dia tak berpaling pun. Bila kita panggil perempuan, ya saya. Itu maknanya kita menyokong dia. Jadi ini sepatutnya tidak berlaku. Tidak berlaku dalam masyarakat kita, masyarakat Islam, yang mana kita tidak menyokong sama sekali, kita tidak merestui sama sekali mereka yang lelaki itu dengan perempuan. Supaya apa? Supaya kita sendiri menjadi sebagai satu yang menghalang. Kerana kita ingat, kadang-kadang kita menganggap ini perkara remeh. Kita lihat di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim dibakar, maknanya Namrud ketika itu mengumpulkan kayu api sehingga tingginya seperti gunung. Maka dicampaklah Nabi Ibrahim ke dalam api ketika api sedang marak. Ketika itu seekor burung kecil bekejar untuk mengambil air untuk dijirus di atas api, untuk siram di atas api. Maka memang tidak akan mati api itu, kerana api yang sebegitu marak. Tetapi mereka memperlekehkan. Mengapa awak buat begitu, sedangkan tak mungkin api itu akan padam dengan setitis air yang daripada mulut kamu yang sebegitu kecil tu. Jawab burung tadi, bahawa saya tahu bahawasanya apa yang saya lakukan itu tidak akan memadamkan api. Tetapi saya takut sekiranya Allah bertanya kepada saya bahawa apakah pekerjaan yang telah kamu lakukan untuk menyelamatkan Nabi aku. Maka aku boleh jawab bahawa aku telah berusaha memadamkannya dengan menyiram air. Walaupun kita tahu tak padam. Begitu juga kita, bagaimana usaha kita terhadap kawan kita tadi, yang mana dia ni lelaki, jangan kita yang menjadi penyebab yang kuat untuk dia kekal dalam keadaan maknyahnya. Jangan kita jadi penyebab. Jadi jangan kita ni merestui dia, jangan kita menjadi penyebab bahawa dia ni kekal dan dia suka dengan maknyah. Sepatutnya kita menjadi penyebab bahawa dia kembali supaya meninggalkan aktiviti, meninggalkan sifat kemaknyahan dia tu, supaya dia balik untuk menjadi lelaki yang sejati. Okey, terima kasih. Okey Ustaz, persoalan saya yang ni, saya tertanya-tanya, contohlah kan, kalau contoh kita kenal lelaki tu, dia memang sebagai perempuan, macam kita kenal dia memang dah nampak fizikal dia pun macam perempuan. Kan zaman sekarang ni dah banyak boleh macam ubah badan, ubah muka. Jadi kita pun sampai tak tahu dia tu lelaki ataupun perempuan, dan kita memanggil dia dengan panggilan perempuan tanpa kita ketahui dia tu lelaki atau perempuan. Adakah itu dikira berdosa juga bagi kita? Okey, terima kasih. Dia hak kita tak tahu tu, yang bila sesuatu perkara yang kita tak tahu, mana kita dimaafkan. Kalau kita berpuasa, kita terlupa, kita makan di siang hari sampai 5 pinggan. Makan. Tiba-tiba lepas makan, saya lupa bahawa saya berpuasa. Maka terlupa, tak kisah. Mana kita tak tahu. Jadi bila perkataan terlupa, kita tak tahu, maknanya itu dimaafkan. Jadi apabila sesuatu perkara ini yang berlaku di atas dasar kita tak tahu, maka kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil dia. Tapi apabila kita dah tahu, maka kita kena mengambil tindakan, mengambil langkah bagaimana kita nak memanggil dia dengan panggilan yang sebenarnya.
Bila kita dah tahu. Maknanya kita jumpa dengan dia, jumpa kira 4 mata. Saya tahu sekarang awak ni bukan perempuan. Jadi maaflah nanti kalau jumpa lain kali, saya tak boleh nak panggil awak dengan panggilan perempuan kerana ini salah dalam sudut agama. Mungkin di situ kita akan menjadi seorang pendakwah. Seorang pendakwah itu bagaimana kita nak mendakwah dia untuk kembali semula kepada jalan yang sebenar. Jadi maknanya tidak semestinya pendakwah itu mesti belajar agama banyak-banyak, mesti dia seorang ustaz atau ustazah. Tapi kita gunakan apa pengetahuan kita itu untuk mengajak dia kembali kepada jalan yang sebenarnya. Jadi yang kita tak tahu, itu cerita lain. Banyak perkara yang kita tak tahu ni. Jadi apabila kita dah tahu, maka jangan kita buat tak tahu. Wallahualam. Okey. Okey, terima kasih atas penerangan yang sangat jelas tu, Ustaz. Okey. Okey, berbalik kepada soalan seterusnya. Okey. Kita sebagai seorang Islam memang wajib untuk kita solat sebab solat tu adalah salah satu tiang agama kita. So dekat sini maknya pada asalnya dia adalah seorang lelaki yang tulen yang dapat mengimamkan solat-solat lah kan. Jadi setelah dia tertukarnya title sebagai seorang maknya, bolehkah seorang maknya tu mengimamkan solat? Sedangkan maknya tu adalah dianggap sebagai pelakuan yang fasik. Boleh Ustaz terangkan sedikit pasal perkara tersebut? Okey, terima kasih. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Okey. Kemudian awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Kemudian man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal diri dia, maka dia mengenal Allah. Okey. Sekarang ni bagi seseorang yang mana yang beriman, dia perlu mengenal diri dia. Bila dia kenal diri dia, dia kenal Allah. Maka dia kenal Allah, maka dia tahu agama dia. Tuntutan agama yang besarnya itu ialah sembahyang. Okay? Tuntutan agama yang besar itu adalah sembahyang kerana dia adalah merupakan ibadah yang mula-mula sekali yang akan dihitung oleh Allah. Baik sembahyangnya, semuanya baik. Bila seseorang itu sembahyangnya betul, sembahyangnya menepati syarak, maka dia sedikit-sedikit akan berubah. Sebab tu kita tak boleh nak kata awak ni jahat. Sebab tu ada satu kisah. Bagaimana seorang ni dia mengadu kepada guru dia. Dia mengadu kepada guru dia, dia kata, Tok Guru, ada seorang kawan saya ni, dia semayang. Dia semayang, puasa. Di siang hari dia semayang, malam hari dia semayang, siang hari dia puasa. Tapi mulut dia suka mengata orang. Mulut dia suka mengata orang. Itu dia. Yang seorang lagi dia kata, kawan saya ni, dia kata dia ni sembahyang sekadar yang fardu aja. Puasa pun yang fardu aja. Tak ada yang sunat-sunat ni. Tapi dia tak suka menyakiti hati orang. Di antara dua ni, siapa yang baik? Tok Guru kata, dua-dua baik. Dua-dua baik. Dia nak suruh kata, yang satu ni baik, yang satu ni tak baik. Tapi Tok Guru kata dua-dua baik. Kenapa Tok kata begitu? Yang seorang yang kawan awak tu, yang selalu melakukan ibadah sembahyang, yang di siang harinya dia puasa, tapi dia mengata orang, minta-minta dengan dia sembahyang tadi, akan berhenti daripada mengata orang. Dengan sembahyang tadi, dia dapat berhenti daripada mengata orang. Pasal apa? Pasal Allah sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Jadi yang kawan seorang lagi tu, dia malas nak buat ibadat-ibadat sunat. Dia buat ibadah-ibadah lain. Maknanya dengan sebab itu mudah-mudahan bila dia tak kata orang, bila dia sembahyang yang fardu sunat, nanti timbul dia nak buat yang sunat pula. Maka dua-dua yang baik. Maka dia kata, jadi dia tak puas hati lagi. Yang tak baiknya kamu. Yang tak baiknya kamu yang bertanya ni. Pasal apa? Pasal kamu nak
nak menghukum dua-dua tu. Nak kata ini baik ini tak baik. Jadi mudah-mudahan kamu juga menjadi baik, mengambil iktibar daripada yang baik-baik. Itu dia. Jadi sekarang ni kita tengok di sini. Mak Nyah ni dia nak menjadi imam sembahyang. Sebelum ni dia lelaki dengan suara garaunya, dia menjadi imam, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia tukar jadi mak Nyah, Allahu Akbar. Slow. Suaranya itu menjadi suara yang agak merdu. Jadi tidak boleh. Selagi dia asalnya lelaki, maka selama-lamanya lelaki. Perbuatan tidak meredai dengan ketentuan Tuhan itu, ketentuan Allah, dengan menukar ciptaan Allah, itu adalah merupakan satu dosa yang besar. Maka dia kekal dengan perbuatan besar tersebut, maka dikenalilah dia sebagai seorang yang fasik. Orang fasik ialah mereka yang mana mereka yang berbuat dosa sepanjang masa buat dosa dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Maknanya itu adalah definisi orang fasik. Maka sekarang ni seorang Mak Nyah ni dia telah merupakan seorang yang fasik. Kalau sekira dia menjadi imam, dia menjadi imam sembahyang, dia menjadi imam sembahyang tentulah imam bagi lelaki. Dah. Takkan nak imam bagi perempuan. Dah. Sembahyang jemaah ni kalau lelaki maknanya dia perlu berada lebih kurang 3 hasta. 3 hasta kedudukan di antara makmum dengan imam. Bagi sembahyang berjamaah bagi yang perempuan pula, maknanya dia perlu berada sedikit saja. Maknanya 1 tumit kaki berada di hadapan. Maknanya untuk sembahyang jemaah. Maka sudah barang tentu dia menjadi imam daripada kalangan orang lelaki. Jadi bila dia jadi imam bagi kalangan orang lelaki, maka dengan suaranya diangkat, maka didengar. Walaupun dia telah menukar jantinanya, walaupun dia dikenal sebagai seorang fasik, maka dia boleh menjadi imam dalam sembahyang. Sejarah telah membuktikan di antara pejuang Islam yang namanya Yusuf As-Saqafi. Di zaman kerajaan Bani Umayyah, Yusuf As-Saqafi ni dia adalah seorang tentera Islam dan dia suka membunuh. Membunuh ini adalah perbuatan dosa besar. Merubah jantina ini juga ada perbuatan dosa besar. Maka Yusuf As-Saqafi, walaupun dia suka bunuh orang, sama ada orang tu orang berdosa ataupun tidak berdosa, kalau bertentangan dengan dia akan bunuh. Dia akan bunuh. Dan ketika nak sembahyang, dia pula jadi imam. Maka ulama-ulama besar ikut belakang dia. Maknanya di sini, seorang fasik itu boleh dijadikan imam dalam sembahyang. Sah sembahyangnya. Tetapi yang afdalnya ialah mencari seorang yang mana yang tidak melakukan perbuatan fasik. Afdal, di segi afdaliyat, di segi keutamaan. Utamanya ialah yang tidak fasik. Tapi kalau di segi sah ataupun tidak sah, seorang yang fasik itu sah menjadi imam dalam sembahyang. Maka dia perlu baca kuatlah. Dia tak nak baca pelan-pelan. Pasal suara ni tidak aurat, pasal dia lelaki. Maknanya apabila dia jadi imam dalam sembahyang tu, mungkin insya-Allah dengan berkat sembahyang itu, maka dia mengenali tentang diri dia. Aku ni lelaki, aku ni boleh jadi imam. Tak wajar dah aku ni kembali menjadi maknya. Mungkin dari segi pendidikan, kaedah pendekatan dakwah kita memberi ruang kepada dia untuk jadi imam tadi, ada satu usaha kita mengembalikan identiti dia kepada asalnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi dekat sini dengan solat kita boleh berubah sedikit demi sedikit dari perbuatan yang keji tu. So terima kasih Ustaz atas huraian tu. Seterusnya. Okey, soalan seterusnya saya akan sentuh sedikit bab perkahwinan. Okey, soalan saya adalah, adakah seorang mak ayah ni dia boleh jadi wali jika kakak ataupun adik perempuannya ingin, sebab dia adalah merupakan anak sulung ataupun anak lelaki dalam keluarga tersebut. Sebab seperti yang kita tahu, syarat sah menjadi wali ni kan adalah salah satunya adalah lelaki.
Tapi dengan mak ayah ni dia tukar jantina ni, adakah masih boleh dia menjadi wali? Mohon pencerahan. Okey, terima kasih kepada bertanya soalan. Kalau kita melihat kepada perkahwinan, melihat pada perkahwinan, bolehkah maknya jadi wali? Urutan wali ini ialah bapa yang jadi wali. Dia tak boleh nak ambil adik-beradik. Dia kena, kalau dia ada bapa, bapalah jadi wali. Kemudian, kalau bapa dia dah meninggal, maka datuk dia jadi wali. Dia wali ni dia ada maknanya wali mujbir dan wali nasab. Kemudian wali hakim. Okey. Wali mujbir iaitu terdiri daripada ayah dan datuk ke atas. Okey. Wali nasab ini adik-beradik tadi. Tak kiralah dia anak sulung ke, dia anak bongsu ke, yang dia tarafnya sama saja. Okey, tarafnya sama saja. Tidak semestinya kalau adik-beradik dia yang lelaki tu, yang pertama lelaki, yang bongsu lelaki, contohnya. Maka status dia sama saja untuk menjadi wali. Tidak kata mesti abang sulung, tidak. Maknanya yang bongsu boleh. Kalau di segi yang bongsu ni lebih alim, lebih faqih tentang ilmu agama, maka afdal bagi yang adik tadi, yang bongsu tadi. Okey. Kemudian kalau dah tak ada wali, maka sultan yang menjadi wali atau kita sebutkan sebagai wali hakim. Jadi kalau kita melihat di sini, syarat menjadi wali itu hendaklah wali tersebut seorang yang adil. Seorang yang adil. Sedangkan perbuatan menjadi maknyah ini adalah perbuatan dosa besar. Bahkan seorang yang fasik. Seorang yang fasik tidak boleh menjadi wali. Tidak semestinya jadi maknyah je. Kalau sekiranya dia hari-hari memang tak semayang. Saya nak cakap satu kes. Ada semasa saya menjadi seorang qadi, ada seorang perempuan datang berjumpa saya untuk meminta supaya saya menjadi wali dia. Saya menjadi wali dia. Saya kata, kenapa awak nak saya jadi wali? Dia kata, ayah saya seorang yang fasik. Kenapa awak kata begitu? Ayah saya tak pernah semayang. Tak pernah semayang. Maka tidakkah dia kata, seorang yang fasik ini tak boleh jadi wali? Saya kata betul. Tapi betulkah ayah awak ni memang tak semayang? Memang betul. Boleh awak panggilkan dia untuk jumpa dengan saya? Saya buat surat, bagi pada dia, dan tarikh datang ayah dia. Bila datang ayah dia jumpa saya tanya, Pak Cik, nama sekian-sekian ni betul anak Pak Cik? Ya, anak saya. Pak Cik tahu dia nak kahwin? Saya tahu. Tapi dia tak nak Pak Cik jadi wali dia? Saya tahu. Saya tahu. Jadi alasan dia kerana Pak Cik tak semayang? Betul, saya tak semayang. Kenapa Pak Cik tak semayang? Sebab saya takut masuk neraka. Sebab saya takut masuk neraka. Kenapa Pakcik kata begitu? Kerana ayat Al-Quran kata, fawailul lil musallin. Maka akan masuk neraka wail bagi mereka yang sembahyang. Jadi sebab tu saya tak sembahyang. Sebab itulah saya tak sembahyang. Kerana saya takut masuk neraka. Pakcik baca ayat tu habis ke tak? Tidak, ayat tu ada sambung lagi. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Bahawa neraka wilah bagi mereka yang menangguh-nangguhkan sembahyang sehingga tak sembahyang. Maka orang yang sembahyang tidak masuk neraka wil. Tetapi orang yang tak sembahyang masuk neraka wil ni. Macam pakcik. Begitu ke? Tengok tafsir. Buka kitab tafsir, dia baca, oh kalau begitu saya nak sembahyang. Allah bagi hidayah pada dia, saya nak sembahyang. Saya kata, okey pakcik balik dulu. Nanti saya bagi tempoh 2 minggu untuk mengesahkan pakcik ni sembahyang ke tak. Kemudian dia balik, anak dia datang jumpa saya semula, anak kata, alhamdulillah tuan, dia kata, bapak saya dah sembahyang. Okey, masalah selesai. Jadi maknanya wali
boleh menjadi ayah dia boleh menjadi wali dalam perkahwinan. Cuma kita di Malaysia ni kebanyakan wali tidak mengakad nikahkan anaknya, tidak mengakad nikah. Kebanyakannya menyerahkan kepada juru nikah ataupun kepada imam. Sebab itulah diminta kepada kita semua, maknanya wali tadi mewakilkan, saya wakilkan kepada imam untuk menikahkan anak saya. Maka sebab itulah imam akan akad nikah, aku nikahkan akan nikah sekian dengan bapanya mewakil walikan kepada saya. Jadi itu yang berlaku. Maknanya bila sebelum akad nikah tu untuk mengembalikan semula supaya kita menjadi orang yang adil, maka diminta untuk istighfar, semua istighfar, astagfirullah, dan kita sama-sama mengucap 2 kalimah syahadah, kita baharukan iman kita. Lepas tu baru buat akad nikah. Maknanya apa yang berlaku pada hari ini, kalau sekiranya maknyah tadi tu, di segi kalangan adik-beradik dia, ayah dia dah meninggal, kemudian dia ada adik-beradik lagi yang lelaki yang lain, maka ambillah lelaki yang lain. Kalau dah tak ada, tinggal maknyah ni saja, maka minta dia wakil walikan kepada imam untuk mengakad nikah. Dan dia bukan wali, tetapi dia menyerahkan tugas. Dia wali dalam catatan ini, dia tidak mengakad nikahkan. Maka di saat itu perkahwinan tadi adalah sah. Tapi kalau dia sendiri yang mengakad nikah, maka dia tidak boleh sekali-kali menjadi wali kepada perkahwinan tersebut kerana dia seorang yang fasik, yang tidak bertaubat dari kelakuannya menjadi seorang maknyah. Wallahu a'lam. Okey, jadi secara keseluruhannya mak ayah ni dia tak boleh jadi wali sebab dia ni seorang yang fasik. Dan dia ni kena ubah diri dan muhasabah diri dan bertaubat kepada Allah dulu untuk menjadi wali. Lepas tu kalau ada adik-beradik yang lebih alim ataupun dia kena serah kepada wali hakim untuk menjadi wali dan bukanlah diri dia. Betul. Dia untuk langsung menjadi wali kepada wali hakim tak boleh. Tak boleh serah langsung pada wali hakim. Dia kena adik-beradik dia. Oh, kena adik-beradik. Adik-beradik dia. Jadi adik-beradik ni lah yang menjadi wali. Kecuali perkahwinan itu diakad nikahkan di tempat yang melebihi 2 marhalah. Maka di situ kena minta kebenaran wali hakim untuk menikahkan. Boleh macam tu. Tapi selagi dia tak nak pindah mudah-mudah lagu tu, tak nak pindah. Kita pindah pada wali hakim lah, sedangkan wali nasabnya ada, tak nak pindah. Maknanya tidak boleh berpindah. Maknanya kalau ada adik dia lah jadi wali. Kalau nak pindah pada wali hakim, maka dia pernikahan itu perlu diadakan melebihi daripada 2 marhalah daripada kedudukan wali. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya. Maaf. Okey, seterusnya. Apabila kita menghadiri sesuatu majlis dan majlis itu turut dihadiri oleh golongan transgender seperti mak ayah, pengkit. Jadi soalan saya, bagaimanakah cara kita menjaga batas pergaulan sebagai contoh dari segi bersalaman, cara duduk dan sebagainya. Sebab bila kita hadiri sebuah majlis ni, mesti mak ayah tu dia akan hulur tangan untuk bersalaman dengan kita. Jadi adakah boleh kita bersalaman dan cara bercakap dengan dia untuk kita elakkan daripada bersentuhan dengan dia? Boleh Ustaz jelaskan? Okey, terima kasih. Kita kembali pada hukum asal. Hukum asal maknyah ni adalah lelaki. Maknyah ni adalah seorang lelaki. Maka seorang lelaki dengan perempuan diharamkan bersentuhan. Dia kena faham 2 perkara. Satu tentang pembatalan wuduk. Okey, pembatalan wuduk, dan satu tentang persentuhan. Bersentuh di antara lelaki dengan perempuan. Okey. Kalau sekiranya kita sengaja nak menyentuh, misalnya kita adik-beradik. Kita perempuan, adik kita lelaki. Maknanya di segi persentuhan kita dengan dia tu tidak membatalkan wuduk. Tetapi kalau adik kita menyentuh kita di bahagian aurat kita, okey,
maknanya di dada kita ataupun di paha kita, maka ia tetap haram. Kena faham. Di segi batal wudu cerita lain. Di segi bersentuh cerita lain. Okey? Walaupun adik-beradik. Walaupun adik-beradik. Maksudnya adik-beradik tak batal wudu. Tapi dia menyentuh di bahagian aurat. Maka haram hukum dia. Jadi kena faham situ. Jadi sekarang ni, dalam satu majlis, dihadiri oleh maknyah. Apabila dihadiri oleh maknyah, kita kenal. Maknyah ni adalah orang lelaki. Dia hanya merubah diri dia menjadi perempuan. Dia merubah ciptaan Allah. Dia tidak redha dengan ketentuan Allah. Maka di sini dia telah melakukan perbuatan dosa. Okey? Perbuatan dosa pula adalah dosa besar. Jadi sekarang ni, apabila dia ada sekali dalam satu majlis, maka kita diharamkan bersalaman dengan dia. Masalah lapik itu cerita lain. Masalah lapik tu apabila kita sengaja nak bersalam, lapik. Itu juga adalah perbuatan haram. Tak boleh walaupun berlapik. Kerana kita sengaja untuk bersalaman dengan dia. Okey. Jadi sekarang, dari sudut kita menghadiri majlis, maknanya layanan kita terhadap dia adalah layanan sebagai seorang lelaki yang ajnabi. Maknanya lelaki yang sah perkahwinan kita dengan dia dan lelaki yang mana yang haram kita bersentuhan dengan dia. Jadi walaupun dia dah kata dia tak ada apa-apa. Kalau kata tak ada orang. Tak ada rasa syok kat kita. Tak ada rasa minat kat kita. Dia kata pasal dia ni perempuan juga. Itu kita tak boleh terima. Okey, itu kita tidak, dalam segi hukum syaraknya kita tidak boleh menerima hal yang sedemikian. Okey, setengah-setengah orang dalam masalah make up, dalam masalah make up ataupun masalah pergi salon dah. Yang menggunting rambut kadang-kadang itu perempuan ataupun itu perempuan betul dah. Kadang-kadang maknya yang buat solekan itu juga tidak boleh. Walaupun dia kata saya tak ada apa-apa perasaan, tidak boleh kerana dia adalah lelaki. Dah. Pasal tadi saya sebut dah, manusia ni lelaki, perempuan ataupun khunsa. Khunsa pula yang mana? Khunsa lelaki atau khunsa perempuan atau khunsa muskil tadi. Maknanya dua-dua alat berfungsi. Jadi sekarang ni dalam make up kadang-kadang kita pergi jumpa dalam majlis kita nak sambut hari jadi kadang-kadang ataupun majlis perkahwinan, kita panggil tukang solek kita tu adalah daripada kalangan maknya. Itu juga tidak dibenarkan dalam syarak. Kenapa? Kerana dia adalah lelaki. Dalam majlis yang segini pun tidak dibenarkan kita nak bersalaman dengan dia kerana dia adalah lelaki walaupun berlapik. Walaupun berlapik, maknanya itu juga adalah merupakan satu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kalau kita buat benda macam tu, maknanya kita sokong dia. Kita redha dengan dia. Kita restu dengan kemaknyahan dia tu. Jadi ini tidak boleh, tidak dibenarkan dalam hukum kita. Wallahualam. Okey, jadi kesimpulannya kita ni diharamkan untuk bersalaman dengan dia walaupun berlapik sebab ia adalah perbuatan yang haram dan tidak dibenarkan oleh syarak. Okey, sekian soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah setiap hidup mesti akan mati dan bila maknya itu meninggal, kita tak tahu sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi soalan saya, adakah terdapat apa-apa perbezaan antara perbezaan dalam tata cara jenazah oleh pengendali lelaki ataupun perempuan? Okey. Ni soalan akhir kan ni? Kau ada lagi soalan lain? Tak ada dah, akhir dah. Pasal dah mati dah ni. Ada lagi. Lagi. Ingatkan pasal dah mati habis ya. Okey. Mati apabila ada seorang itu meninggal, ada 4 kewajipan bagi orang hidup. Bila meninggal, ada 4 kewajipan bagi orang hidup. Yang pertamanya ialah
Yang pertamanya ialah memandikan dia. Okey, memandikan dia, kemudian mengkafankan dia, kemudian menyembahyangkan dia, kemudian mengkuburkan dia. Ada 4 kewajipan. Siapa ni? Orang hidup. Orang mati tak nak buat sendiri. Jangan kau mati kau lah buat. Tak boleh. Kewajipan orang hidup. Okey. Dan bagi orang yang mati, apabila kita sebut tentang pengurusan jenazah, okey. Pengurusan jenazah ini bila seorang tu meninggal dunia, kita kena cari waris dia. Siapa waris dia? Okey, siapa waris dia? Kan biasa dah meninggal tu, meninggal kat hospital ke, dia akan menghubungi waris. Sebelum pihak hospital ni menguruskan jenazah tadi. Akan panggil waris dulu. Kerana setiap yang meninggal itu nak dipastikan identiti. Lelaki ataupun perempuan. Kan biasa kena buat laporan polis. Dia ni lelaki ke perempuan. Jadi yang paling kenal dengan dia ni adalah waris dia. Waris dia mana? Dia ni lelaki. Tapi dia telah ubahkan diri dia perempuan. Maka cara pengendalian jenazah tersebut hendaklah pengendalian sebagai seorang lelaki. Tak boleh. Walaupun dia dah ubah ke segala macam, maka dia kena ubah dengan cara uruskan dia tadi tu dengan cara pengurusan jenazah seorang lelaki. Lepas dah hubungnya dah waris. Maka kalau tak ada waris nak tuntut, maka pasalnya pihak hospital dia dah tahu dah lelaki ataupun perempuan. Jenazah ni lelaki atau perempuan. Pihak hospital dah tahu, dah cek dah semua dah. Maka di situlah pihak hospital akan menguruskan dengan cara pengurusan lelaki. Jadi bila nak uruskan jenazah tadi, bila yang perempuan ke yang lelaki ke, maknanya dia tak boleh nak tengok. Dia tak boleh nak buka kain, tak boleh tengok. Dia kena basuh mandikan dia itu melalui ikut bawah kain tu sendiri. Nak mandikan dia, nak gosok dia tu ikut bawah tu. Maknanya si mati tadi, kalau dia maknyah, maka diuruskanlah dia sebagai pengurusan jenazah seorang lelaki. Apabila sampai masa nak dikafankan dia ataupun nak disembayangkan dia, ikutlah. Maknanya yang perlu ada tu adalah daripada kalangan waris-waris lelaki, dan cara kain kafan juga adalah daripada kalangan dengan cara lelaki tadi, dan diturunkan jenazah pun dengan cara lelaki tadi. Tak boleh nak kita kata tak boleh nak tukar. Misalnya dia dah tukar ni, kita urus dengan cara perempuan. Tidak. Maknanya dia tetap dengan lelaki. Maknanya sebab itulah kita perlu berusaha bersama-sama menyedarkan dia, mengembalikan dia sebagai seorang lelaki. Tapi mereka susahlah. Dia dah kata ini macam-macam dengan alasan-alasan dia. Maknanya saya dah jumpa banyak dah. Masa saya bahagian penguasa hari tu, kita tangkap dia. Maknanya orang yang menjadi maknyah ni bukan hanya mereka ni tak kerti sembahyang. Kita suruh baca Quran, dia pandai baca Quran. Dia pandai baca Quran. Saya dulu saya adalah tengok memang cantik lah. Lepas kita dah paksa dia cakap, baru dia cakap dengan seorang lelaki. Kalau dia cara cakap dengan perempuan, kita tengok dia punya kulit dia, muka dia memang cantik. Dengan baju kurung dia tu memang cantik. Memang cantik. Jadi bila kita tahu dah dia lelaki, kita ambil gambar pun tak ada masalah lah. Tapi kalau orang tengok kat, orang kata, macam mana ustaz ni ambil gambar dengan perempuan ni? Padahal dia adalah maknyah. Tapi gambar tu kita dah hapus kan. Kita tak nak jadi bahan bukti lah. Jadi memang banyak. Masa kita kejar dia tu, laju dia lagi. Laju. Memang laju lagi. Jadi bila maknanya kematian seseorang itu, bila dia lelaki, uruskanlah lelaki. Walaupun dia pengkit tadi, uruslah dengan cara perempuan tadi. Wallahualam. Okey, kesimpulannya cari waris, kita kena memastikan identiti tu lelaki atau perempuan, dan kita kena urus dengan cara lelaki lah Ustaz kan? Ya, betul. Okay. Terima kasih Ustaz kerana telah menjawab pertanyaan saya. Okey, sama. Okey Ustaz, saya teruskan dengan soalan yang seterusnya.
bagaimana jika seorang maknya dia ingin menunaikan umrah dan dia telah melakukan pembedahan buah dada. Jadi bagaimana tata cara pemakaian ihramnya, kerana jika dia melakukan iktibar ketika tawaf mungkin akan kelihatan sedikit bentuk buah dada dia. Adakah boleh ataupun ada cara-cara dia, boleh Ustaz terangkan? Ibadah umrah ni di antara orang lelaki dengan orang perempuan tu berbeza. Di antaranya ialah lelaki dilarang untuk memakai pakaian berjahit dan tidak boleh menutup kepala, antaranya lah. Okay. Bagi perempuan biasa boleh tutup kepala, boleh pakai telekung. Maknanya bahagian muka kena nampak. Maknanya bahagian aurat-aurat lain tak boleh nampak, macam tangan tapak tangan saja. Maknanya itu, dan perempuan boleh pakai pakaian berjahit. Maknanya bagi lelaki pakaiannya adalah dua kain ihram, satu pakaian dari menutup aurat ni daripada pusat hingga ke lutut, dan pakaian yang satu lagi itu adalah menutup di bahagian badan dia. Jadi ketika kita itibak tu maknanya di sebelah kita akan berjalan mengiring keliling Kaabah itu, masa tawaf itu kita akan di sebelah kanan kita tertutup, di sebelah kiri kita terbuka. Okey. Masa kita angkat tangan tu maka terangkat sikit. Jadi bila kita maknyah ni, saya nak bagi tahunya kita kena kembali kepada hukum asal. Kembali pada hukum asal. Dalam arti kata dia lelaki, maka semua daripada A to Z maknanya dia kena lelaki. Jadi sekarang apabila dia dah laku pembedahan mungkin dia bedah buah dada dia. Dia dah injek botok misalnya sampai besar buah dada yang macam buah dada perempuan. Maka dalam suasana ni walaupun hal demikian, pasal dia adalah lelaki. Dia tak boleh nak masuk sembahyang sebelah perempuan. Dia tidak boleh nak pakai pakaian tutup dengan perempuan. Sebab saya dah bagi tahu tadi, yang pondan itu, yang khunsa itu, iaitu khunsa lelaki atau khunsa perempuan atau khunsa muskil. Khunsa lelaki jelas, khunsa perempuan, khunsa muskil. Khunsa muskil ini ialah khunsa yang mana kedua-dua alat kelaminnya berfungsi. Maknanya dia nak buang air kecil ikut kemaluan lelaki boleh. Dia nak buang air kecil untuk kemaluan perempuan pun boleh. Maknanya dua-dua berfungsi. Itu yang dia panggil khunsa muskil. Di sini dia perlu memilih. Awak nak jadi perempuan ke nak jadi lelaki? Itu saja. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, jarang kita dengar khunsa yang muskil ni. Dah. Benda tu ada. Benda ni ada tapi memang jarang. Yang biasanya yang jadi maknyah ni ialah dia ni adalah lelaki. Memang betul lelaki. Tapi dia memilih untuk menjadi perempuan. Ini yang jadi masalah ni. Namanya Muhammad. Tiba-tiba dia tukar nama lain. Dia tukar nama lain. Jadi inilah yang mana yang tidak dibenarkan dan dihukumkan berdosa dan haram dalam Islam kita. Maka kalaulah dia mengerjakan umrah, kalau dia menutup kepalanya, memakai telekung, maka ketika itu dia melakukan perbuatan yang berdosa, dan kalau dia melakukan perbuatan haram. Perbuatan haram bagi lelaki. Maka bila perbuatan haram bagi lelaki tadi, maka dia dikenakan denda. Dia dikenakan denda. Maka bila dikenakan denda, maka umrahnya itu tidak dikira. Selagi dia tak bayar umrah, selagi dia tak bayar denda tersebut. Maka kena bayar kambing ke, dia tak boleh. Memakai pakaian berjahit ke, tak boleh. Jadi maknanya di sini dia tidak ada kelonggaran. Kalau dia nampak itu dia boleh tutup sikitlah. Jangan bagi nampak pasal kain yang satu lagi tu boleh menutup bahagian dada dia. Sebab tu dia perlu mendapat penerangan yang secukupnya daripada syarikat umrah yang dia pergi tu.
Maknanya daripada bahagian umrah mana dah. Maknanya kena bagi tahu. Dia ni begini. Saya ni adalah sebagai seorang yang itu tapi saya nak bertaubat dah. Maka dia kenalah. Usahalah. Lagu orang nak cocok bagi turun balik ke. Yang sebelum ni naik nak turunkan balik. Cocoklah. Tak kisahlah tu. Ataupun bagaimana dia usaha dia. Dia kena tutup. Bahagian dada boleh tutup. Tak ada masalah. Sampai akhir pun boleh tutup. Rambut dia panjang dia boleh gunting. Bahkan ada masa untuk bercukur. Kena cukur. Jadi maknanya bila dah selesai sa'i perlu bercukur. Cukur boleh cukur. Tak ada masalah. Maknanya sebelum dia pergi dia boleh potong rambut dia bagi elok-elok sebagai nampak sebagai seorang lelaki. Maknanya itu semua adalah merupakan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jangan kita hukum ni dia ada 3 hukum. Satu hukum syarak, satu hukum akal, satu hukum adat. 3 hukum. Jadi semua hukum ini dia perlu mematuhi hukum syarak. Akal kita rasa tak logik. Maka kalau syarak kata itu yang perlu ikut. Kalau adat dia kata begini, hukum adat. Misalnya hukum adat ni api membakar. Makan nasi kenyang. Minum air hilang dahaga. Itu hukum adat. Hukum syarak tidak terlibat. Jadi dia yang menentukan bahawasanya sah tak sah satu ibadat itu hukum syarak. Tak ingat pakai hukum akal. Itu dia. Jadi contohnya kalau seorang tu dia kencing. Dia kencing hanya perlu basuh saja. Tapi kalau dia keluar mani melalui saluran yang sama. Tapi kalau mani syarak kata kena mandi. Tapi akal kata saluran sama. Tak cukup basuh jugalah. Tak boleh. Syarak mengatasi segala hukum yang lain. Maknanya syarak ni daripada Quran maupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila disebut di sini tentang maknya nak menunaikan umrah, maka umrahnya itu perlu melihat kepada hukum syarak, bukan melihat kepada hukum akal atau bukan melihat kepada hukum adat tadi. Maka syarak mengatakan yang lelaki perlu berpakaian demikian, yang perempuan perlu berpakaian demikian. Maka kalau dia maknya walaupun dia dah tukar, dia menyatakan tukar jantina itu menurut hukum akal dia. Tapi bila syarak kata lelaki kena begini, maka begitulah hukum yang dia kena terima. Wallahualam. Jadi maknanya kalau contoh dia lelaki, dia ada buah dada, dia kena kembali kepada fitrah asal dia baru dia boleh menunaikan umrah. Dan kalau dia maknya tu dia nak buat umrah, dia macam umrah dia tu dia ikut macam cara perempuan, jadi umrah dia tu dikira tidak sah lah, haram lah. Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan. Ya. Okey, soalan yang seterusnya. Setiap sosial media seperti TikTok, IG, Facebook ada konten-konten yang menyerupai lelaki atau perempuan. Jadi soalan saya, bolehkah seorang lelaki membuat sesuatu konten yang merupai perempuan di platform media sosial? Okey, terima kasih. Dia lelaki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai lelaki. Kadang-kadang kita tengok bukan di TikTok saja, kita tengok dalam lawak jenaka, Maharaja Lawak. Kita tengok dalam lawak mega. Jadi kadang-kadang ada perkara-perkara yang mereka itu nak menampilkan diri mereka itu perempuan. Mereka melakonkan, yang lelaki melakonkan jadi perempuan. Yang di TikTok pun melakonkan jadi perempuan. Padahal dia lelaki. Ini sebenarnya adalah perkara yang dilarang dalam hukum kita. Seperti juga kalau kita kata kita nak berlakon sembahyang. Tak boleh berlakon sembahyang. Kalau nak sembahyang, memang sembahyang betul-betul. Tak boleh nak berlakon. Allahu Akbar kemudian bagi salam. Tak boleh. Dia sembahyang ni bukan lakonan. Sembahyang ni ibadah. Ini kena faham. Dalam konteks Islam ini kena faham. Sembahyang ni ibadah. Kita nak berlakon, bila nak sembahyang, kena sembahyang. Jangan sembahyang ni mengadap ikut kita. Tak boleh. Jadi kita kena faham benda-benda sini. Kadang-kadang kita menganggap tak apa, kita nak menunjukkan saya. Tak boleh. Dalam hukum syarak, sembahyang ni bukan adat lakonan. Sembahyang ini adalah satu ibadah, iaitu pengabdian kita kepada Allah. Jadi apabila kita berlakon,
bila kita berlakon dengan memakai pakaian yang lelaki pakai perempuan, kononnya kita nak menyatakan nanti bukan satu akan lahir 1000 lagi macam tu. Satu kali kita, seorang yang buat akan lahir 1000 lagi buat. Maka 1000 akan lahir 1,000,000. Maka ini adalah merupakan satu perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi jangan main-main dengan perkara-perkara yang sebegini. Pasalnya dia boleh merosakkan. Jadi sebab itulah dalam agama kita adanya saddu zira'i, iaitu satu pencegahan. Satu perkara yang perlu dicegah sebelum ianya merebak. Sebelum ia menjadi parah. Dalam bahasa kita, cegah sebelum parah. Jadi sekarang ni, dalam kita usaha buat TikTok dengan maknyah berpakaian perempuan, kita melakonkan macam-macam, kita menganggap perkara itu tidak berdosa, tapi ia adalah satu dosa. Berlakon, misalnya berlakon. Hari ni kita tengok pelakon-pelakon. Lelaki dengan perempuan, ini isteri orang, ini suami orang, tiba-tiba berpelukan. Tak boleh. Hukumnya tetap haram. Jangan kata, tak apa dia nak berlakon. Berlakon apa benda lagu tu? Tak boleh. Di segi hukumnya, lelaki tidak boleh menyentuh perempuan. Lelaki tidak boleh peluk perempuan yang bukan isterinya, yang bukan mahramnya. Memang tak boleh. Tapi hari ni kita tengok, macam dalam drama-drama yang lelaki peluk yang perempuan. Bagaimana? Ini semua adalah merupakan satu usaha-usaha yang akhirnya bila anak-anak melihat tidak diberikan pendidikan agama, tak apa lelaki peluk perempuan walaupun bukan isteri. Maknanya ini adalah merupakan satu jenis pendidikan yang tidak sepatutnya diteruskan. Jadi apatah lagi dengan usaha, dengan TikToknya nak tunjukkan tak apa kita melakonkan yang perempuan, maka bila kita tunjukkan dan tidak ada cegahan-cegahan, tidak ada larangan-larangan, maka dia akan melahirkan lagi lebih ramai lagi TikTokers yang mana yang suka untuk jadi perempuan. Maka ini gejala maknyah ni akan terus berkembang dan akan terus diikut oleh masyarakat. Kerana apa? Kerana tidak rasanya ia merupakan satu dosa. Wallahualam. Okey, maksudnya lelaki yang membuat konten-konten ini adalah perkara yang dilarang oleh syarat dan boleh merosakkan akidah. Ya, betul. Okey, saya faham Ustaz. Terima kasih kerana menjawab pertanyaan saya. Okey. Habis dah? Baik. Ada Ada lagi? lagi. Ada lagi. Ada lagi? Kita dah cakap berkenaan dengan faktor. Lepas tu kita cakap mengenai ibadah maknyah ini sendiri dan juga penerimaan maknyah terhadap masyarakat sekitaran kita. Jadi kita saya nak bertanya berkenaan kesan. Apakah kesan terhadap personaliti maknyah ini terhadap masyarakat sekeliling? Ustaz. Okey, terima kasih. Jadi sebab itu kita kena kembali pada fitrah. Kembali pada fitrah. Kembali pada fitrah ini kembali kepada apa yang dikehendaki dan ditentukan oleh Allah. Kita jangan menilai sesuatu itu menurut perasaan kita. Menurut perasaan. Dia tak suka. Dia tak boleh. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Allah kata. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi perkara yang kamu suka itu Tuhan benci. Dan boleh jadi perkara yang kamu benci itu Tuhan suka. Gitu ayat Quran dah cakap yang sedemikian. Maka banyak perkara yang memang kadang-kadang kita benci. Kita tak suka. Semayang subuh, siapa suka? Bangun senang sedap baru nak tidur. Kita dah buat assignment, tiba-tiba kena kejut bangun semayang subuh. Allah, letih nak bangun. Kita tak suka. Tapi kerana apa? Kerana Allah suka kita bangun. Ini adalah kerana suruhan Allah. Maka saya tak suka pun saya kena suka. Pasal hidup saya ini mencari keredaan Allah. Begitu juga dengan apa jua. Nak puasa. Siapa nak tahan tak nak makan ni? Makan ni sedap. Siang hari pula tu. Orang teringat pada air batu segala macam. Nak minum. Maka Allah suruh kita berpuasa. Maka kita letakkan hukum Allah di hadapan. Maka kehidupan kita akan sejahtera. Sekarang ni, kesan maknyah ni, dia memang dia tak sukalah pasal dia kata dia perempuan. Maknanya kekeliruan identiti. Dia kata dia perempuan padahal dia lelaki. Tak kenal diri dah. Mana sebab itu saya dah sebut tadi. Dalam agama kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Allah. Maka proses yang perlu dilalui oleh setiap kita ini ialah mengenal diri kita. Siapa kita ni? Bukan sekadar mengenal nama kita. Nama saya sekian, sekian, sekian. Saya lahir sekian, sekian. Mak ayah nama saya sekian. Itu bukan. Mengenal diri kita itu sebagai hamba Allah. Maknanya apa itu hamba? Hamba adalah yang melakukan sesuatu tanpa apa-apa bantahan apabila datangnya daripada Allah. Tak ada bantahan. Penat ke, larat ke, tak larat ke, kerana ini adalah perintah Allah, kena buat. Jadi sekarang ni, jiwa kita, kita rasa kita perempuan. Tapi sebenarnya kita lelaki. Kita rasa, kita minat dengan perempuan. Tapi sebenarnya kita lelaki. Jadi apabila hal ini berlaku, maka kita kena letak mana yang perasaan saya kah atau hukum Allah. Saya hadir ke sini, siapa yang menghadirkan saya? Adalah Allah. Maka bila Allah yang menghadirkan saya sini, setiap kita ini akan diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walaqad fatannal ladzina min qablikum. Maknanya Allah ni mendatangkan kita ni adalah untuk diuji. Kita lelaki, kita diuji dengan lelaki kita. Kita perempuan, kita diuji dengan perempuan kita. Kita maknyah, kita diuji dengan maknyah kita. Tapi yang utamanya ialah bagaimana dengan ujian itu kita betul-betul menjadi hamba Allah. Maknanya kita patut sedar bahawa saya lelaki, saya tidak boleh menjadi maknyah. Saya perempuan, saya tidak boleh menjadi pancake. Saya lelaki, saya kena lelaki, dan bila saya perempuan, saya kena perempuan. Maka di situlah bila kita dah faham tentang agama itu, maka sebenarnya tidak ada istilah rasa kecewa dengan ciptaan. Saya sepatutnya dia lelaki, saya sepatutnya dia jadi perempuan. Jangan berkata demikian. Pasal Allah yang menentukan. Allah tentu awak ni lelaki. Allah tentu, sebab tu dia kata dalam agama kita ada qada dan qadar. Adanya takdir. Maka Allah telah mentakdirkan kita menjadi lelaki. Allah telah mentakdirkan kita menjadi perempuan. Kita nak lawan takdir Allah? Tak boleh lawan. Kita tak boleh lawan. Kita jangan nak ikut kehendak kita. Kita ikut kehendak Allah. Kerana kita diciptakan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah, dan kita akan dimatikan oleh Allah, dan kita akan ditetapkan sama ada di syurga atau di neraka oleh Allah. Semua adalah hak Allah. Maka sebab itulah apabila kita belajar akidah, percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah. Maka di sinilah ujian yang paling utama sekali. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Allah dah tentukan saya begini. Maka saya kena terima hakikat ni. Saya kena ikut perintah Allah. Jangan kita kata, saya tak boleh terima. Allah jadikan saya lelaki. Sepatutnya saya perempuan. Siapa kata macam itu? Maknanya nafsu dia telah berkata. Bisikan-bisikan syaitan telah memperdayakan dia. Maknanya jiwa nafsu dia tidak meredai apa yang Allah telah lakukan terhadap dia. Sepatutnya kita reda lah. Sebab tu orang yang beriman tu dalam keadaan susah ke, dalam keadaan senang ke, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia reda. Allah dah tentukan dia begini. Datang sakit ke, datang sehat ke, dia reda. Inilah kehebatan orang yang beriman itu. Jiwa dia sentiasa tenang. Kerana apa? Kerana dia sentiasa reda dengan ketentuan Allah. Ni nak cari orang yang reda pada Allah. Jadi bila seorang maknyah ni dia dah kenal diri dia, maka dia akan mudah untuk mengatur langkah dia ni untuk kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Baiklah. Jadi apa yang dapat disimpulkan, kita kena rada, iaitu dengan takdir Allah, iaitu qada dan qadar, dan juga kita kena kembali kepada fitrah asal kita dan jangan ikut perasaan. Ya, betul. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, seterusnya ni adalah soalan terakhir pada malam ni. Soalan dia adalah, maknanya adalah topik yang sangat semakin banyak dibicarakan dan diperhatikan dalam masyarakat sekarang. Jadi fenomena ini mencerminkan perubahan dan pemahaman tentang identiti diorang. Jadi tadi ada Ustaz bagi tahu di mana pada awal perbincangan tadi maknanya ni banyak diorang banyak ada dekat kota-kota besar macam KL, dekat lorong-lorong tu kan. Jadi apakah peranan yang perlu diambil oleh pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah maknyah ni Ustaz?
Boleh Ustaz bicarakan? Okey, terima kasih. Kita dalam menghadapi maknya ni, kalau di Kuala Lumpur tu terlalu banyak, okey. Di negeri-negeri pun ada, di bandar-bandar ada. Jadi satu usaha yang bersungguh-sungguh biasanya telah dibuat dengan cara apa? Dengan cara kita kumpulkan maknya tadi. Kita tangkap, kita kumpulkan dia. Kita memberikan pendidikan keagamaan kepada mereka. Kita menyedarkan mereka siapa diri mereka. Sekarang ni kadang-kadang mereka ni tak sedar, tapi depan kita dia sedar lah. Tapi dia kembali, bila dia balik semula berjumpa dengan rakan-rakan dia, dia akan kembali semula. Begitulah. Kalau kita lihat ni, benda untuk berubah ni bukan satu perkara yang mudah. Apabila dia telah menjadi satu tabiat, satu tabiat hidup, maknanya kita bila dah jadi tabiat ni sukar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib serta kaum sehingga mereka merubah apa yang berada dalam diri mereka. Jadi kena bagi yang dalam ni keyakinan tu. Keyakinan diri. Awak yakin awak lelaki atau perempuan? Jadi kalau dia boleh yakin dia adalah lelaki, maka dia akan lelaki ya. Tapi selagi dia tak yakin, dia tak akan berubah. Bagaimana kita perlu sedarkan dia dengan pendidikan agama kita bagi. Bagaimana kita perlu sedarkan dia dengan lingkungan yang mana yang boleh menyesuaikan diri dia dengan lelaki. Kadang-kadang masyarakat ni dia bila dah kenal orang tu dengan maknyah tadi, dia susah pula nak kembalikan pada lelaki tadi. Jadi persekitaran itu amat penting. Persekitaran. Bagaimana pasal bila Jabatan Agama tangkap, kita hanya beberapa hari saja. Kita buat kelas, kita bagi pemahaman tentang agama, hanya beberapa hari saja. Tapi itu tidak memadai kerana apabila mereka balik semula bersama dengan lingkungan mereka, bersama dengan kehidupan mereka, mereka akan mula tertarik semula. Macam penagih dadah juga, macam tu juga. Bila kita ambil mereka, kita bagi nasihat, kita bagi kaunseling pada mereka, maka juga di saat itu mereka sedar. Misalnya kita tahan mereka, letak dalam tempat pemulihan, maka ketika itu mereka rasa insaf. Tapi bila mereka kembali dalam lingkungan, mereka sukar untuk mengekalkan istiqamah tu sukar. Jadi sebab itulah perkara-perkara yang sebegini, maknanya peranan semua pihak perlu terlibat. Bukan hanya Jabatan Agama, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis dan semua jabatan-jabatan agensi, Jabatan Perpaduan, Jabatan semua jabatan agensi-agensi yang mana yang agensi kemasyarakatan itu perlu menggembeling tenaga. Perlu menggemblengkan apa jua kekuatan untuk membenteras perkara ini. Kerana ini adalah merupakan satu perkara yang dilarang oleh Allah. Maknanya Jabatan Agama terutamanya, Jabatan Mufti, bahagian penguasaan dan sebagainya perlu mengambil tindakan tegas. Maknanya kalau kita tidak boleh merubah semuanya, tapi kita tak boleh tinggal semuanya. Itu kaedah fiqh. Kalau kita tidak boleh mendapatkan semuanya, kita tidak boleh meninggalkan semuanya. Jadi kita buat sekadar yang termampu, sekadar yang kita boleh, dan kita seterusnya berusaha dan kita berdoa lah supaya dia ni diberikan kesedaran, diberikan hidayah oleh Allah supaya dia ni kembali semula pada jalan Allah. Maknanya kalau mereka ingin bertaubat itu mudah. Tapi yang kita tangkap ini kebanyakan dia tak nak bertaubat lagi. Kalau saya nak bertaubat macam mana untuk jadi seorang lelaki balik. Itu alhamdulillah. Tapi kalau yang kebanyakannya kita tangkap pun tak nak taubat lagi. Jadi ini susah sikit. Macam orang penagih dadah juga yang datang serah diri itu kebanyakan boleh berubah. Tapi yang kita tangkap dia itu suka nak berubah. Jadi yang datang serah diri itu mereka yang ingin melakukan perubahan terhadap diri, maka sedar apa yang telah mereka buat itu adalah satu kesalahan. Dan kesalahan itu adalah kesalahan jenayah. Bila sebut kesalahan jenayah, itu adalah kesalahan yang besar. Jadi di sini maknanya fenomena maknyah ni walaupun banyak berlaku, maknanya kita kena banyak juga bertindak, berusaha untuk menyedarkan mereka. Program kemasyarakatan perlu turun, perlu berjumpa dengan mereka, apa macam Abid Liu telah turun untuk berjumpa dengan masyarakat maknyah.
Dan kita tidak boleh langsung menghukum mereka. Ni berdosa, tak boleh macam tu. Kita kena menjalankan pendekatan bagaimana mereka itu boleh datang dengan kita, boleh berjumpa dengan kita. Itu kaedah-kaedah yang dilakukan oleh Abid Liu. Maknanya bagaimana kita nak mengajak mereka berjumpa dengan kita dan mereka itu dapat bersama dengan kita apabila adanya perkara-perkara tersebut sehingga mereka ni tersedar. Maknanya dalam istilah kaunseling ni ialah bagaimana mereka menjadi celik hati. Celik hati, celik akal. Jadi nak mencelikkan mereka ini. Kerana mereka ni masih lagi teraba-raba. Masih lagi buta, tak nampak. Apa yang mereka buat ni mereka dah rasa dah betul. Tapi sebenarnya tak betul. Kerana hati mereka belum celik lagi. Maknanya apa yang dilakukan dalam istilah kaunseling ialah jelengket. Bagaimana kita mendekatkan mereka. Kita bersama dengan mereka. Kita adakan program bersama dengan mereka. Sehingga mereka itu suka dengan kita. Maka bila dia dah suka dengan kita, apa yang kita cakap, dia akan ikut. Sebab tu, kaedah kita ni pendakwah, bukan penghukum. Kaedah kita adalah pendakwah, bukan penghukum. Mana kita tak hukum, awak ni buat dosa, kita torture macam-macam dia, tak boleh. Jadi kita berdakwah, bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan dia, dan mereka juga mau mendekatkan diri dengan kita, maka mudahlah kita sampaikan, mudahlah kita beri keterangan untuk mereka itu berubah. Dan kita berdoa pada Allah supaya mereka itu kembali pada jalan yang diredai oleh Allah dengan kembalikan diri mereka yang lelaki kepada lelaki, yang perempuan kepada yang perempuan. Ini adalah satu usaha yang besar dan ganjaran pahalanya adalah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat sembahyang saja yang besar, puasa saja yang besar, baca Quran saja yang besar, tapi mengembalikan manusia itu mengenali diri dia yang sebenar, itu juga adalah satu pekerjaan yang mulia, yang besar, ganjaran pahala di sisi Allah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas huraian tu. Jadi macam kita doakanlah mereka supaya mereka tu kembali kepada fitrah asal mereka yang sebenar. Ya. Okey. Jadi saya mewakili kawan-kawan yang lain ucapkan terima kasih kerana Ustaz sudi meluangkan masa pada hari ini untuk sesi temu bual kami yang bertajuk Kekeliruan Identiti Jantina Menurut Pandangan Islam. Jadi sedikit sebanyak kami perolehi ilmu pada hari ini adalah kita sebagai ahli keluarga perlu memainkan peranan penting dan agensi-agensi luar pun perlu mengambil berat tentang kekeliruan identiti ni supaya mereka ini kembali ke jalan yang benar. Jadi terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz.